أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat dan seterusnya mendapat limpahan kurniaan Allah Ta'ala yang lain dengan berkat mensyukuri nikmat yang dikurniakan. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian terhadap kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Dan kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-192. Ingin disambung, disempurnakan lagi huraiannya. Abul Abbas Al-Mursi berkata, Abul Abbas Al-Mursi ini adalah guru kepada pengarang kitab hikam ini, Syekh Ahmad Ibn Athaillah. Jadi di sini didatangkan kata-kata guru beliau ini, iaitu Abul Abbas Al-Mursi berkata, bukannya kebesaran itu bagi orang yang terlipat baginya dunia ini, sehingga dalam satu detik ia telah sampai ke Mekah dan lain-lain negeri. Tetapi kebesaran itu ialah orang yang dilipatkan baginya sifat-sifat hawa nafsunya, sehingga ia langsung di sisi Tuhannya. Jadi Abul Abbas Al-Mursi ini ingin menjelaskan dua jenis keramat. Pertama sekali keramat yang zahir dan yang kedua keramat yang batin. Keramat yang zahir ini kejadian-kejadian yang aneh, yang pelik, yang luar biasa. Dan ini bila berlaku menjadikan orang itu akan dipandang tinggi, disanjung, dimuliakan dan sebagainya. Maka di antara bentuk-bentuk keramat zahir ini yang telah pun terjadi dan ditulis di dalam kitab-kitab para awliya dan salihin ialah apa yang disebut sebagai lipat bumi. Maksud lipat bumi ini jarak yang jauh jadi dekat. Perjalanan yang ditempuh oleh seseorang memakan masa yang panjang, tapi pada orang-orang yang tertentu ini masa yang diperlukan sangat pendek. Bahkan kadang-kadang boleh berlaku sekelip mata saja. Jadi kejadian-kejadian seperti ini pertama sekali berlaku dan merupakan pengalaman yang tersebar dalam masyarakat. Yang kedua, penulis-penulis, pengarang-pengarang kitab banyak sekali mereka menceritakan kekeramatan seperti ini yang telah berlaku pada golongan awliya yang terdahulu. Di dalam kitab-kitab mereka itu, Tabaqat, Manaqib dan sebagainya.
Banyak sekali kisah-kisah ini berlaku. Jadi berdasarkan sumber-sumber itulah bahawa cerita-cerita ini ataupun kisah-kisah seperti ini disebut di dalam kitab-kitab seperti Hikam ini sebagai contohlah. Jadi perkara-perkara seperti itu dikira sebagai bila berlaku kepada golongan aulia dan salihin, ahli taqwa dan sebagainya, maka perkara itu disebut sebagai keramat atau karamah. Baik. Cuma kekeramatan yang disebut sebagai lipat bumi ini, bumi itu dipendek, didekatkan ini merupakan keramat zahir. Keramat tetap keramat lah kalau dia ni berlaku kepada ahli taqwa, berlaku pada orang yang soleh, berlaku pada golongan wali dan sebagainya. Maka kejadian ini dinamakan keramat. Cuma kekeramatan itu adalah merupakan kekeramatan yang zahir sifat dia. Jadi Abul Abbas Al-Mursi ini dia beritahu ada sejenis lagi keramat. Karamah iaitu kekeramatan batin, keramat maknawi, keramat rohani. Yang ini ni, keramat yang kedua ini, pertama sekali tak ramai orang yang memberikan perhatian kepadanya. Dan orang ramai pun tak kenal mana keramat jenis kedua ni. Bahkan tidak dianggap sebagai suatu perkara yang keramat, tidak dianggap. Apa benda? Kekeramatan yang maknawi ni, iaitu dilipat hawa nafsu. Dengan erti dikikis dorongan-dorongan nafsu yang buruk dari dalam hati ini sehingga terbuang. Dan itu berlaku dengan cepat dan berkesan. Kalau kita ni kadang-kadang berusaha untuk mengikis hawa nafsu kita, maka masa yang agak panjang. Nak buang sifat malah kita ni, kita kena berlawang, kena beramal, bermujahadah, berubah sikit-sikit, masa panjang. Kadang-kadang kita ni nak buang kelalaian hati kita ni, berlatih, berzikir, bermuraqabah dan sebagainya. Lalu kita dapat ingat sedikit demi sedikit, masanya agak panjang. Tapi pada setengah orang tu, benda-benda macam ni dia beri tempoh dalam tempoh yang cepat. Kadang-kadang dalam tempoh beberapa ketika saja Allah Ta'ala sudah cabut daripada dalam hati dia tu sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang mazmumah. Kemudian dibuang ghaflah, dijadikan hatinya mudah ingat kepada Allah dan kuat ingatan kepada Allah. Diberi khusyuk dan diberi tawaduk dan tempoh yang singkat dan sebagainya. Itu sebenarnya merupakan keramat. Dan keramat itulah sebenarnya yang lebih utama. Keramat maknawi ataupun keramat rohani. Maka inilah yang ingin disampaikan oleh Abul Abbas Al-Mursi, bahawa kekeramatan yang dipandang oleh orang ramai ini, yakni perkara-perkara pelik seperti lipat bumi ini, jarak jauh jadi dekat dan sebagainya itu, kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, sebenarnya itu bukan keramat sebenar. Keramat itu tetap keramat lah. Tapi pada sudut pandangan ahli tasawuf, itu tidak dianggap kekeramatan yang betul-betul keramat lah. Bukan keramat sungguh. Sebab apa? Kekeramatan seperti itu juga berlaku kepada golongan-golongan yang bukan aulia. Berlaku juga kepada tukang-tukang sihir. Berlaku juga kepada orang-orang yang fasik, orang yang kafir. Berlaku juga. Maka sebab itu kata Abul Abbas Al-Mursi, bukanlah kebesaran itu bagi orang yang terlipat baginya dunia. Yang ni kemuliaan sebenar ni bukanlah kepada orang yang berlaku padanya perkara-perkara yang aneh ni, yang pelik ni. Yang antaranya itu lipat bumi tadi tu. Jarak yang jauh jadi dekat pada dia. Orang pergi ke Mekah, naik kapal terbang sehari semalam, dia pergi dalam masa sekelip mata saja. Kalau dulu orang pergi ke Mekah, naik kapal 15 hari. Kalau sebelum tu mungkin sebulan. Dia pergi sehari je. Perkara ini memang berlaku, diceritakan dalam masyarakat kita, dan alim ulama menyebutnya dalam kitab-kitab mereka tu. Semua ini termasuk dalam perkara keramat. Dan sudah saya sebut dulu bahawa mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengesahkan, menerima, mengakui adanya keramat ini.
Dan berbeza dengan Mu'tazilah, rasionalis ni orang guna otak banyak, akal dah lalu. Akal dah lalu jadi akalang banyak. Otak guna banyak dah lalu, rasional dah lalu, sehingga perkara-perkara ghaibiyat ni banyak tidak dapat diterima dengan baik. Perkara ghaibiyat ni perkara gaib, perkara yang kadang-kadang akal, undang-undang akal ni tak siku molek. Contoh itulah kalau kita ni, kalau dalam air memang kita tergelang, tapi tiba-tiba ada orang tak tergelang, itu akal kita tak apa nak masuk lah. Contohnya kalau kita dengan api terbakar, tapi tiba-tiba ada seorang tu kena api tak terbakar sekarang, memang akal kita dah nak terima lah benda-benda gitu. Itu maksudnya. Tapi Mu'tazilah ni terlalu rasionalis sehingga banyak perkara-perkara aneh, perkara gaib ditolak atau ditakwil dengan makna-makna yang boleh diterima oleh akal. Ini sangat berbahaya. Akhir sekali kalau metod ini diterak masuk tanpa sedar, sikit demi sedikit perkara-perkara gaib itu akan terhakis. Sedangkan iman kita ni dasarnya adalah kepercayaan kepada perkara gaib. Tapi bukan kepercayaan membuta tuli, kepercayaan yang ada dasar, ada asas, ada dalil. Ada dalil dia yang kita pegang, Al-Qurannya, hadisnya, pendapat ulamanya, bukan keyakinan membuta tuli. Tapi rasionalis ni saya nak beritahu agak berbahaya dan mula menjerat masuk dalam fikiran kita, sehingga banyak perkara-perkara yang dirasakan tak secocok, tak selari dengan akal, dia cuba, dia tolak. Kalau dia tolak pun dia buatlah, dia lemahkan cerita tu, dianggap itu dan ini dan macam-macam. Akhir sekali kalau perkara ini dibiarkan masuk dalam pemikiran umat Islam ni, perkara-perkara aneh yang disebut dalam Al-Quran tu pun akan ditolak dan ditakwil, ditafsir dengan makna-makna yang akal boleh terima. Seperti yang saya sebut dululah. Kalau dalam Al-Quran suratul Fil itu menceritakan bagaimana tentera Abrahah bergajah itu dibinasakan Allah dengan burung yang bawa batu sehingga menjatuhkannya kepada tentera-tentera bergajah sehingga hancur mereka itu macam daun kena makan dia ulat. Itu kisah itu adalah kisah yang real diceritakan di dalam Al-Quran, dan ulama-ulama mengisbatkannya memang begitulah ceritanya. Tapi kelompok-kelompok rasionalis hari ini dia rasa benda tu macam tak apa masuk akal. Macam mana burung bawa batu kena atas kepala dia mampu gajah mati askar macam daun kemakan ulat, dah masuk akal langsung. Jadi akhir sekali nak buat ke mana? Nak tolak ayat Al-Quran. Buat ke mana? Dia takwil lah dengan takwilan yang takwilan ini benda yang tidak tepat. Ni takwil ni ada tepat, yang kalau dalam Al-Quran ni takwilan ni ada perkara-perkara tertentu saja tentang ayat mutasyabihat. Itu kaedah itu ulama sudah buat. Adapun cerita-cerita yang macam ni itu memang nyata dan jelas. Ditakwil, dia kata itu bukan hak sebenarnya, maksud sebenarnya itu bukan burung, bukan batu, itu simbolik saja. Hak sebenarnya dia kata kena nyakit kusta ataupun kena nyakit-nyakit yang menyebabkan orang mati, jadi penuh habis badan ni macam-macam lah, jenis-jenis penyakit gitulah. Jadi dia kata tentera Abrahah ni mati kerana penyakit. Kalau penyakit, akal kita tak rasa pelik lah. Kalau benda tu sekadar penyakit, memang akal kita boleh terima. Tapi kalau dia mati dengan sebab burung, dengan batu tu, akal kita payah nak terima sekarang. Tu contoh nak beritahu. Dan perkara ni kalau dibiar masuk dalam pemikiran Islam, banyak lagi perkara-perkara pelik lagi akan ditakwil. Seperti Nabi Musa dengan tongkatnya terbelah laut tu. Lagi nanti ditakwil lah macam-macam. Beginilah nak mewajarkan akal ni supaya boleh terima. Jadi tentang takwilang ini kena rujuk kepada ulama-ulama yang telah menetapkan perkara apa yang berkait dengan takwilang ini. Kisah-kisah seperti ini adalah perkara yang nyata dan real. Jadi Abul Abbas Al-Mursi ni nak beritahu kepada kita bahawa bukanlah kemuliaan sebenar pada orang yang berlaku kepadanya perkara-perkara aneh yang luar biasa tadi tu, yang pelik tadi tu. Tapi kemuliaan sebenar, ini menurut sudut pandang ahli tasawuf,
bahawa kemuliaan yang sebenarnya apabila seseorang itu diberi keramat iman, keramat rohani. Antara bentuk keramat rohani ni iaitu dibersihkan hati dia daripada pengaruh-pengaruh hawa nafsu secara yang lebih sempurna dalam masa yang singkat. Dibuang sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah, ditukar dengan sifat-sifat yang baik, dibuang kelalaian, diberi khusyuk, hadir hati, ingat kepada Allah, dibuang rasa tamak, ditambah rasa syukur, rasa qanaah dan macam-macam, dibuang perasaan hasad, lalu diberikan perasaan redha dengan ketentuan Allah dan macam-macam lagi. Ini terbuangnya pengaruh-pengaruh nafsu dari dalam hati ni. Hak tu kata Abul Abbas Al-Mursi keramat besar lagi. Dan itulah yang utamanya. Ini sudut pandang ahli tasawuf. Jadi di sini kita kena faham bahawa tasawuf memang membahaskan banyak isu, yang antaranya isu tentang karamatul awliya, perkara-perkara keramat yang dikurniakan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Itu salah satu di antara topik-topik yang dibahaskan dalam kitab tasawuf. Tetapi kita kena faham apa prinsip ahli tasawuf terhadap perkara ni. Kadang-kadang orang kita ni dia baca sekerat. Dia baca kisah aulia, kisah keramat black-black, tapi tidak belajar kaedah-kaedah berkait dengan perkara itu. Lalu timbullah persepsi yang silap, timbullah langkah-langkah yang silap dan sebagainya. Jadi ahli tasawuf menceritakan kejadian-kejadian keramat ni kepada yang berlaku kepada aulia memang banyak. Mereka tulis kitab manaqib. Mereka tulis kitab yang seumpama manaqib ini. Tabaqat dan bermacam-macam mengkisahkan tentang kisah hidup para aulia, termasuklah keramat-keramat mereka ni. Sangat banyak. Tapi petua mereka ni, kaedah yang mereka ajar kita bahawa perkara-perkara aneh, perkara pelik yang terjadi itu bukanlah satu kemuliaan. Kemuliaan sebenar iaitu keramat rohani ini. Keramat kerohanian iaitu Allah Ta'ala bersihkan hati kita daripada sifat-sifat buruk. Allah Ta'ala buang hijab-hijab hati kita sehingga iman kita menjadi semakin mendalam. Iman kita menjadi semakin teguh. Iman kita menjadi semakin jeliya. Dan antaranya iaitu keramat-keramat yang sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman yang baik kita terhadap urusan agamanya. Jadi itu adalah sebahagian dari keramat. Tapi jenis nombor dua ni, keramat nombor dua ni tak ramai orang tahu. Sekiranya Allah Ta'ala beri perkara ni kepada seseorang, kadang-kadang tidak dianggap sebagai keramat. Tak dianggap. Orang ni daripada orang yang jahat, buruk perangai, tiba-tiba entah macam mana dia dapat petunjuk, dia belajar, tiba-tiba berubah 100% perangai, jadi baik, akhlak mulia. Orang tak akan pandang keramat benda tu. Orang ramai ni tak akan pandang keramat. Sebenarnya tu hak keramat besarnya. Daripada jiwa yang buntu, jiwa yang payah nak ingat kepada Allah, tiba-tiba boleh ingat. Boleh ingat dengan baik. Jiwa yang sangat susah untuk khusyuk, tiba-tiba dipermudahkan untuk khusyuk. Jadi kita ni tak nampak benda tu keramat. Tapi kata litas, hak itulah keramat besarnya. Hak itulah yang utamanya. Kalau kita mengaji. Tapi kalau tak mengaji kita ilmu tasawuf, kita cari keramat pelik-pelik tu lah. Keramat hak luar biasa tu, yang jarang berlaku, hak itu yang menjadi tumpuan kita. Kita tidak ada pedoman yang betul dalam perkara ni. Jadi tasawuf mengajarkan kita di sini. Jadi tasawuf ni tidak menafikan berlakunya perkara-perkara aneh yang luar biasa ni, tidak dinafikan. Cuma dia ajar kita kaedah bahawa itu bukanlah kemuliaan. Maksudnya kalau berlaku, berlakulah. Jangan kita pandang ke situ. Jangan beri keutamaan di situ. Dan kalau berlaku pada kita pun, jangan kita rasa bangga dengan benda itu. Jangan kita menunjuk-nunjuk dengan perkara itu. Jangan kita menunjukkan diri dan meremehkan orang lain kerana benda ni. Itu ajaran tasawuf kepada kita. Kalau kita tak belajar ilmu tasawuf, ia akan jadi macam tadilah. Dia akan berbangga dengan hal-hal aneh yang berlaku pada dia tu. Dia akan tunjuk-tunjuk. Dia akan rasa mulia diri. Dia akan pandang remeh ke orang, pandang rendah ke orang. Ini semua penyakit belaka. Ini semua penyakit. Jadi kerana tidak dapat memahami dengan baik pedoman tasawuf.
Abul Hasan Asy-Syazili, ini guru kepada guru lagi ni. Abul Abbas Al-Mursi ni guru kepada Syekh Ibn Atta'. Kemudian Abul Abbas tu tok guru dia pula tu, ni kan Abul Hasan Asy-Syazili, guru dia lagi ni. Berkata, tiap kekeramatan yang tidak disertai keredaan terhadap Allah. Setiap perkara pelik, tapi berkait dengan perkara pelik itu, tidak ada hal-hal yang mendatangkan redha Allah, tetapi yang ada kemurkaan Allah. Maka orangnya bererti tertipu. Itu dalam istilah tasawuf, panggil istidraj, tertipu, terpedaya. Maksudnya apa? Bila berlaku perkara aneh, perkara pelik pada seseorang, sedangkan dia ni berada dalam keadaan banyak langgar perintah Allah, tidak selaras dengan redha Allah. Keadaan tu pelik berlaku, tapi berlaku pada orang yang keredaan Allah tak ada pada dia. Maksudnya Allah Ta'ala larang dia buat, Allah Ta'ala suruh dia tak buat, ataupun dia lebih kurang dalam perkara itu, ataupun dia ni bukan tak buat langsung, buat tapi tidak istiqamah, tidak sebaik, ataupun tidak, kata orang celuh-celeh lah, celuh-celeh. Jadi kalau berlaku perkara-perkara yang aneh pada keadaan seperti itu, kata Abu Hasan Syazili, itu adalah istidraj, itu adalah tipu daya. Tipu daya ke mana? Kita pernah dengar ada seseorang tu, dia kata gini, dia baca Al-Quran, jadi ke mana? Dia minum ke orang, baik sakit orang. Baik dah sekarang. Lepas tu dia perkara-perkara hak dah orang lek, tak kurang. Sehingga orang kata ke dia, tak boleh buat perkara ni, nanti kat kita tak mustajab. Dah jadi kata. Dia pakai buah tu jadi. Maksudnya buat uduh-uduh pun jadi kata, tak apa. Jadi bila dia buat uduh jadi, itulah yang dinamakan istidraj, tipu daya. Untuk apa? Supaya dia ni rasa keadaan dia yang tidak diredai itu seolahnya benda tu molek. Sebab apa? Dijadikan jadi itu sebagai alamat. Kalau benda ni tak molek, tak jadilah. Ini sipir salah. Matematik salah sipir. Formula salah. Jadi dalam tasawuf, kaedah dia ni bila berlaku perkara aneh pada orang yang tidak disertai pada dirinya sesuatu yang mendatangkan redha Allah, itu tipu daya. Itu tipu daya, istidraj. Maksudnya dia puasa pun dok, sembahyang pun dok, tapi pelik. Pelik. Puasa pun dok, sembahyang pun dok, ataupun separuh-separuh, sekali puasa, sekali dok, sekali sembahyang, sekali dok, berlaku perkara ni. Itu adalah istidraj. Adapun kesilapan sebagai lumrah manusia ni, itu tak ada nak lari lah. Contohnya kadang-kadang berlaku kesilapan-kesilapan, tapi hak asah-asah macam kewajipan puasa, kewajipan sembahyang, hak asah tu, hak tu terjaga. Cuma kesilapan sebagai manusia ni, kadang-kadang lebong sangat cakap, kadang-kadang terbabah, kadang-kadang terpaksa, macam-macam lah. Lumrah manusia itu kebiasaan. Dan kalau berlaku perkara aneh pada dia, paling tidak dia akan jadi ma'unah. Kalau tidak keramat pun, dia akan jadi ma'unah. Bukan istidraj. Istidraj ni terutamanya asas-asas agama ditinggalkan, kewajipan agama ditinggalkan, keyakinannya itu keyakinan bercanggah dengan keyakinan yang hak. Kalau berlaku perkara aneh pula, tak payah takwil banyaklah. Yakinilah itu adalah istidraj, tipu daya. Ada satu kisah dulu saya baca dalam satu laporan lah. Masa terjadinya perang di Indonesia, orang Indonesia ni kadang-kadang dia mengajar ilmu pelik-pelik sikit. Dan Allah Ta'ala nyatakan banyak keanehan pada mereka ni. Maka ada di antara mereka itu yang mungkin tersalah pedoman sikit lah. Dia pergi ke Mekah. Dia pakai tangkal lah. Tangkal dan azimat. Saya tak nak cakap tentang tangkal dan azimat, sebab masih ada huraian alim ulama. Bukan semua tangkal tu salah. Ada
Persoalan tangkal ni dipanjang. Nanti lain kali kalau ada berkait dengan tajuk tu saya akan jelaskan tentang masalah tangkal. Tentang larangan Nabi menyebut tentang larangan memakai tangkal itu ada maksud-maksud tertentu. Tapi tidak semua tangkal itu adalah satu kesalahan. Ada huraian dia. Nanti kita akan huraikan bila sampai waktunya lah. Cuma nak khabar ni, ada seseorang ni dia pakai tangkal cara yang salah. Jadi dia pergi jumpa seorang guru, dia pergi ke Mekah. Jadi dia ni mungkin orang yang agak istimewa, pelik sikit lah, agak luar biasa lah. Bila dia pergi ke Mekah ni, ada satu laporan yang pernah saya baca dulu. Dia jumpa seorang guru sana. Guru tu kata dia, "Mau pegang tu tak betul," kata. Pakai yang tu tak betul. Jadi dia kata, "Macam mana?" Dia kata, "Mari sini. Aku nak uji," mu kata. Dia ambil satu kertas ya buku-buku Melayu macam takar. Mu pakai. Mu yakin sungguh kata. Lalu dia lakukan sesuatu yang mungkin boleh mencedera tapi tak cedera. Tak jadi. Lepas tu jadi orang ni suruh dia cuma buka. Dia buka tengok ada benda dalam. Ada tai kambing dalam. Tai kambing. Bukan tai kambing duduk dalam. Kerana mu yakin tak kena tepat tadi, kadang-kadang berlaku juga kadang-kadang. Tapi mu tahu hak tahu yakin ni rupanya tai kambing pun ya, boleh jadi juga. Nak kabarnya syaitan ni dia akan ambil kesempatan banyak. Yang akan ambil banyak kesempatan. Jadi di sinilah kita perlu pedoman ilmu. Pedoman ilmu. Dan akan binasa, kata Abul Hasan Asy-Syazili. Sahl bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ini Sahl bin Abdullah ni sudah saya ceritakan banyak kisah dia ni. Orang ni, Sahlu ni dia jurus sejak kecil lagi. Dalam sejarah Aulia, kalau kita baca, ada di antara Aulia tu, zaman muda, zaman Dajjal, nakal. Setengah tu pelik nakal dia. Tapi sebahagian lain, sisa hidup dia tu jadi orang yang sangat soleh. Bahkan Aulia. Dan di antara mereka ini, Bishr Al-Hafi, yang pernah saya cerita hari itu tu, jalan atas air. Pada kuliah yang lalu. Zaman muda dia, kaki mabuk, kaki tina. Kaki mabuk, kaki tina. Kaki itu kaki disco lah bahasa kita kalau hari ni kau. Jadi mabuk-mabuk dia tu. Tapi dengan sebab tertentu, dia disedarkan Allah. Dia bertemu dengan guru yang mengajarkan dia. Sekali jadi orang soleh sampai akhir hayat. Dan namanya harum sampai hari ini. Bishr Al-Hafi. Dan ramai di antara awliya ni yang sepeteng itu. Separuh pertama kehidupan tu sangat buruk. Ada yang buruk juga, sederhana buruknya. Ada juga. Tapi separuh kedua itu sangat soleh. Sangat baik. Dan berlaku juga dalam sejarah awliya ini, awal-awal kehidupan ni sangat soleh, berakhir dengan buruk. Berlaku juga, na'udzubillah. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita jauh daripada semua itu. Dan ada juga di antara mereka itu awalnya soleh, berakhir pun soleh. Maka antaranya ini Sahl bin Abdullah At-Tustari. Sejak kecil lagi ni orang ni sudah dinyatakan tentang kelebihan dia tu, luar biasa dia. Kecil lagi. Umur 9-10 tahun sudah menghafal Al-Quran. Umur awal belasan tahun sudah istiqamah melaksanakan solat malam. Istiqamah. Kita kadang dok, rajin, hari malah, biasalah normal manusia ni. Tapi ini sejak awal belasan tahun sudah istiqamah bersolat malam. Jadi pernah guru dia ni mengajarkan dia supaya sentiasa menyebut nama Allah, Allah, Allah. Sentiasa menyebut dengan kaedah yang betul lah. Jadi berlaku pada dia ni Sahlu, bukan ini kisah dia melatih murid dia. Antara murid dia ni, setelah dia dewasa, dia jadi awliya yang solehin lah. Murid dia ni pernah diajar oleh Sahlu ni supaya sentiasa menyebut nama Allah. Jadi murid ni dia kata buat seminggu, pas seminggu mari jumpa aku pula. Latihan, riadah.
Macam mana nak meneguhkan zikir, ingatan kepada Allah. Jadi murid ni mengamalkannya. Satu hari murid dia ni balik ke rumah. Dia nak ambil batu lesung. Orang dulu tak lesung dinding, tak atas. Dia nak ambil batu tu jatuh. Mungkin nak ambil guna, jatuh batu kena atas kepala dia. Luka, darah. Tetapi darah yang mengalir daripada lukanya itu menulis kalimat-kalimat yang mulia. Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Ini Sahal bin Abdullah At-Tustari. Dari Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sebesar-besar kekeramatan ialah berubahnya akhlak yang buruk dengan akhlak yang baik. Jadi ahli-ahli tasawuf yang ternama ni, yang kalau kita baca kisah-kisah mereka ni, cerita hal-hal yang aneh, yang pelik luar biasa sangat banyak. Abu Hasan Syazili, aneh-aneh dia tu sangat banyak. At-Tustari pun seperti itu. Keramat-keramat zahir ni banyak. Tapi macam mana dia kata? Sekalipun berlaku pada orang ni kekeramatan yang sangat banyak, perkara-perkara aneh yang sangat banyak, tapi dia sendiri beritahu bahawa sebesar-besar keramat, yang ni keramat yang paling besar sekali adalah akhlak berubah. Sifat watak kita berubah daripada buruk kepada baik. Daripada taleh kepada saleh. Daripada mazmumah kepada mahmudah. Bertukar akhlak. Berubah. Akhlak ni luas lah mana dia. Sifat-sifat dalaman kita tu bertukar daripada takabur menjadi tawadhu, daripada liar, lupa payah nak ingat liar, hati jadi ingat kepada Allah. Hati yang tidak bermuraqabah, tak pandang tidak ingat kepada Allah, memandang alam ini tidak mengingatkan dia kepada Allah, tiba-tiba bertukar. Hatinya itu melihat sesuatu, menguatkan ingatan dia kepada Allah. Berubah akhlak dalaman. Ini kata Abul Hasan, kata Sahal bin Abdullah, inilah sebesar-besar keramat. Jadi hendaklah kita faham bahawa kekeramatan yang menjadi tumpuan dalam tasawuf adalah kekeramatan kerohanian. Jiwa kita itu menjadi lebih baik, hati kita menjadi lebih lunak, ehwal hati kita itu menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah, lebih kuat ingatan kepada Allah, lebih teguh keyakinan terhadap Allah. Itu yang menjadi keutamaan di dalam tasawuf. Ada pula yang berkata, kamu jangan hairan dari seseorang yang tidak menaruh apa-apa dalam sakunya, tetapi ketika ia ingin sesuatu dimasukkan, ketika ia inginkan sesuatu, dimasukkan tangannya dalam saku dan mendapat apa yang diinginkannya. Tetapi kamu boleh hairan dari seseorang yang menaruh apa-apa dalam sakunya, kemudian setelah diraba dengan tangannya, tiba-tiba tidak ada apa-apa dan tidak berubah imannya, kepercayaan terhadap Allah. Kita balik dengan kita ni tak ada benda ni, tangan tak ada, kocek tak ada, raba dan kocek ada, piti tak sekarang. Kalau berlaku ni kita akan rasa heran. Pelik lah. Daripada kita tahu kita tak ada benda, tangan kosong, kocek kosong, masuk tangan dan kocek ada tak sekarang piti, atau ada emas toko. Pelik. Tapi dikatakan alim ulama ni tidak diberitahu namanya, jangan rasa pelik itu sebenarnya. Tetapi peliknya macam mana? Iaitu orang yang dalam kocek dia ada. Tapi satu ketika dia gagal masuk, tak ada, hilang. Tapi hati dia tetap tidak berubah, yakin kepada takdir Allah. Tak ada rezeki aku hari ini, tak ada bahagian aku hari ini. Ada tadi, gagal-gagal tak ada. Mungkin orang ambil ke mana ke, tapi hati tak berubah. Tak ada rezeki aku hari ni, takdir aku setakat banyak ni, takdir aku hari ni, bahagian ni yang aku dapat hari ni. Inilah takdir yang berjalan atas diriku hari ni. Tak berubah je. Hak ni kata patut kena heran.
kalau berlaku. Kalau hak tak ada benda, seluk waktu baik piti, tak payah rasa heran tu. Sekalipun orang ramai, pandang heran. Jangan. Tapi hak tadi tu, berlaku sesuatu, tapi tidak berbuah hati dia. Iman dia, yakin takdir. Pandangan tauhid dia, iman dia tidak berubah terhadap Allah. Nak kabarnya apa benda? Hak pelik, hak zuhir tadi tu, tak ada benda, celuk, ada pitih tu, itu keramat zuhir. Keramat lah. Kalau dia orang soleh, pelik lah. Tapi dalam pandangan tasawuf, tak perlu heran sangat begitu. Hak perlu heran macam mana? Keramat iman dan tauhid, daripada ada benda, sedek tak ada dah. Mungkin tercicir, kena ambil dia orang. Allah, tak ada bahagian aku hari ni. Takdir Allah sudah berjalan tadi aku gini hari ni. Kekal pandangan tauhidnya, pandangan makrifatnya. Tak ada bahagian aku hari ni. Allah sudah ditakdirkan seperti ini. Itu yang sepatutnya dipandang heran. Sebab apa? Kerana imannya itu dikekalkan Allah. Tauhid, pandangan hatinya itu dijaga oleh Allah. Sekalipun barangnya tidak terjaga, tapi makrifatnya dijaga oleh Allah. Itulah keramatnya. Keramat kerohanian. Itulah yang menjadi keutamaan di dalam tasawuf. Tapi kalau kita suruh nilai, terbaliklah kita. Dua orang celuk sarang tu baik piti, oh Tok Wali. Oh ni celuk tak ada benda, dorok orang ni, dorok cetau ni. Ada jadi tak ada, dorok. Pandangan kita terbalik. Pandangan kearifan kita terbalik. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami berkata, jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.